اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Radio 12 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan. Terima kasih hadir ke Radio 12 Malam bersama dengan saya Angah. Baik, alhamdulillah kali ini kita dah masuk ke jilid yang keempat. Tahniah pada mereka yang marathon setiap episod. Jilid 3 kita dah bye-bye. Sekarang kita masuk ke jilid keempat. Sebelum kita teruskan dengan kisah yang seterusnya, di sini nak menjemput anda semua untuk orang kata apa, hadir ke channel Nota Khalifah. Dekat sana dah masuk ke episod yang kelima tentang kisah perjuangan Khalid Al-Walid. Jadi kita boleh bertemu di sana nanti insya-Allah. Baik. Jadi ngoceh panjang kita tak nak ngoceh-ngoceh terlalu panjang lagi. Kita akan teruskan dengan kisah daripada Tamar Jalis, siri bercakap dengan jin, episod yang ke-61 yang bertajuk Tulang Jari di Daun Keladi. Sejak pulang dari Hospital Lumut, sudah 3 minggu saya berkurung dalam rumah. Setiap malam, nenek akan membalut kaki saya dengan naga buana. Perut pula dibalut dengan pucuk pisang emas. Kenapa nenek buat begini pada kaki dan perut saya? Untuk mengelakkan kaki kau dari kisik urat dalam perut. Mestilah dikejutkan kalau tak dibalut dengan daun pisang. Perut kau boroi pula. Oh, saya dah jemu kena balut ni, Nek. Jangan macam tu. Perut mesti dijaga. Kau tahu sakit angin, sakit urat saraf dan sakit-sakit badan semuanya berpunca dari perut. Kalau perut sihat, badan juga sihat. Saya terdiam mendengar cakap nenek itu. Saya hubungkan cakap nenek itu dengan kata-kata yang telah diucapkan oleh seorang imam dalam khutbah Jumaatnya. Imam itu memetik sabda Nabi Muhammad SAW yang menyuruh umatnya supaya makan tidak berlebih-lebihan. Ia mahu umatnya makan sederhana saja. Kalau engkau melihat orang lelaki perut boroi dan badannya gemuk, tandanya orang tu tak sihat. Aku tak nak kau jadi macam tu. Bila sudah berumur 40 lebih, jagalah perut kerana perut tu kunci kesihatan. Tambah lagi nenek. Saya terus anggukkan kepala. Demi kebaikan, saya relakan juga nenek membalut perut saya ni dengan pucuk pisang emas bercampur dengan minyak kelapa. Tetapi rasa bosan duduk di rumah memang tidak dapat saya hindarkan. Datuk amat mematuhi cakap nenek dan tidak mahu mengajak saya ke mana-mana. Datuk suruh saya duduk di rumah membaca kitab agama dan Quran. Katanya kalau nenek mengizinkan atau pantang larangnya pun sudah tamat, ia pastilah akan membawa saya ke mana saja. Suatu janji yang amat-amat menyenangkan. Sebagai orang tua yang banyak pengalaman, Datuk tahu saya akan merasa jemu dan bosan membaca Quran dan kitab. Bila dia turun ke pekan, dia belikan akhbar tulisan Jawi, utusan Melayu. Kalau nak tahu dulu, memang pakai tulisan Jawi. Kalau Datuk pergi ke Balai Penghulu, pasti ia pulang dengan membawa risalah dari Jabatan Penerangan dan Jabatan Pertanian. Semuanya dalam tulisan Jawi. Kalau anginnya baik, dia akan membeli akhbar dan majalah kanak-kanak seperti utusan kanak-kanak, tunas dan lain-lain lagi. Jangan harap Datuk mahu membeli akhbar dan majalah hiburan seperti utusan filem dan sports, fashion, gelanggang filem dan arena filem. Pantang 7 keturunan bagi Datuk kalau saya menatap majalah-majalah tersebut. Saya hanya mendapat tahu tentang perkembangan filem-filem Melayu dan bintang-bintang filemnya seperti P. Ramlee, Kasma Bukti, Nordin Ahmad dan Rumaino menerusi mulut kawan-kawan. Begitu juga dengan kisah penyanyi masa itu seperti R. Azmi, Jasni serta serta Momo dan Nona Asia. Tiba pula zaman P. Ramlee ada Tomo. Maaf Berapa tahu tentang orang wayang dan penyanyi?
Jangan baca kisah mereka, semuanya tak berfaedah. Semua itu ialah kisah dunia yang tak boleh dibuat bekal ke akhirat. Lebih baik kau baca saja kitab, kata Datuk bila saya menyatakan ingin membaca dan memiliki majalah-majalah tersebut. Kata Datuk adalah kata muktamad, tidak ada ulang rayu. Kalau dilawan biji matanya akan tersembul macam telur burung merpati. Suaranya menjadi keras dan parau macam guru. Mau tak mau terpaksa jugalah baca kisah menanam pokok getah, menanam padi dan menanam kelapa. Sesekali hati kecil saya memberontak juga. Mana boleh tahan cuma berlega-lega dalam kawasan rumah saja. Paling jauh saya dibenarkan oleh nenek pergi adalah ke rumah Haji Salim. Kira-kira 2 rantai jaraknya dengan rumah Datuk. Bukan ada apa-apa pun di rumah Haji Salim. Menitik dan membakar besi untuk membuat keris dan parang. Saya kagum melihat Haji Salim memegang besi panas dan membentuknya hingga menjadi sebilah keris yang berlok 7 atau 9. Bagi saya, tanya pada Haji Salim, apa ilmu yang dipakai hinggakan tapak tangannya tidak terbakar? Haji Salim tidak mahu memberitahu. Ia cuma berkata, keyakinan pada diri sendiri dan Allah yang mengizinkan semuanya tu. Jawapannya membosankan. Sambil mematikan ia bekerja. Dia menyuruh saya membaca Al-Quran. Kalau pembacaan tajwid saya tidak betul, dia akan segera menegurnya. Bila saya tidak mahu membaca Quran, dia akan bercerita pada saya tentang kisah-kisah 25 orang Nabi pilihan atau memberi penerangan tentang fardu ain, fardu kifayah dan fiqah. Pagi Selasa yang indah. Di dada langit, matahari memancar cemerlang. Dedaun di ranting bergerak lembut mengikut irama angin. Saya masih lagi membalut badan dengan gebar. Perbuatan yang jarang-jarang saya lakukan. Jam sudah pukul 9. Jalur sinar matahari masuk ikut tingkap yang dibuka separuh itu, terdampar atas lantai. Sebenarnya saya memprotes sikap nenek. Dia tidak membenarkan saya mengikut Datuk pergi ke hutan untuk melihat jerat napuh dan pelandu, meskipun Datuk sudah meminta izin daripadanya. Nenek lebih senang kalau saya menghabiskan masa berjam-jam dengan Haji Salim. Sepanjang ingatan saya, selama 3 minggu berkurung di rumah, sudah 2 kali Datuk berjalan jauh. Kali pertama Datuk ikut kenalannya pergi ke Dungun Terengganu. Kali kedua, Datuk pergi ke Kroh di Ulu Perak mencari gading gajah. Nenek ni dah melampau lah. Nak ke hutan tengok jerat pun tak boleh, rungut saya. Gebar saya campakkan ke tepi. Saya segera bangun. Saya terus bersilat dengan tujuan untuk menyegarkan tubuh badan. Boleh juga diistilahkan bersilat untuk bersenam. Tamar, kau buat apa dekat dalam tu? Macam nak patah lantai rumah ni. Pekik nenek bertalu-talu sambil mengetuk-ngetuk pintu bilik. Tanpa melabuhkan kain yang berada di paras lutut, saya terus membuka pintu. Saya ketawa melihat nenek yang terkejut. Kenapa muka nenek pucat? Apa? Nenek masih heran melihat gulung kain berat ke kanan dan kain pula ke atas lutut. Saya bersilat untuk menegangkan urat, ucap saya. Nenek tidak menjawab. Wajahnya mula pucat. Nenek marah ke? Tidak, Tamar. Nenek sakit. Tak, Tamar. Habis tu apa yang nenek fikirkan? Kaki kau, Tamar. Kaki saya? Kenapa dengan kaki saya, nenek? Tak ada jawapan dari nenek. Sepasang mata hitamnya tertumbuk pada sepasang kaki saya. Nenek menarik tangan saya ke ruang tengah. Saya disuruh duduk di atas lantai sambil menjulurkan kaki. Wajah nenek terus didakap rasa cemas yang sukar dibaca. Itulah kau langkah petua aku, Tamar. Kaki kau ni tak boleh kena air embun dan angin masa berubat. Sekarang apa dah jadi kau lihat sendiri ni? Suara nenek tersekat-sekat. Wajah cemasnya segera bertukar dibayangi rasa kecewa. Saya terus merenung kaki. Memang benar kata nenek. Kaki saya terus mengecil. Kisit. Tidak berbuah. Tidak berbuah betis lagi. Tetapi aneh sekali, kesannya hampir tidak terasa. Hati saya mula terasa hibur dan mahu menangis. Saya rasa hidup ini sudah tidak bermakna lagi. Apalah ertinya hidup bagi saya kalau anggota tubuh sudah cacat? Apalah nilainya sepasang kaki kalau tidak boleh digunakan? Sesungguhnya, saya tidak sanggup menghadapi penderitaan seperti ini. Saya terus menangis. Nenek terus membelek-belek urat-urat di kaki. Kerana Datuk sudah pergi ke hutan, nenek segera menemui Haji Salim. Saya cemas bila Haji Salim datang dengan membawa sebilah keris tanpa ulu dan sarung.
Saya lihat keris itu masih berasap kerana baru dikeluarkan dari api. Haji Salim terus menjamah buku lali kaki. Dia kelihatan tenang. Senyumnya tidak putus-putus menari di bibirnya. Usah bimbang, berusahalah dengan sabar. Carilah daun serunai laut, daun gelanggang dan pucuk paku hutan. Sapukan pada kaki setiap pagi. Kisiknya ni masih lagi baru. Ada harapan baik. Wajah Haji Salim kelihatan tenang. Senyum terus bermain di wajahnya. Haji Salim segera meminta diri. Bila sampai di anak tangga, penghabisan dia berhenti. Renung muka nenek dengan muka saya silih berganti. Tamah, sikit lagi engkau datang ke tempat aku. Biar aku ajar kau membuat keris. Haji Salim meraba pangkal leher kirinya. Kaki saya ni Haji. Tak apa, sakitnya masih baru. Saya bimbang lah Haji. Tak usah bimbang. Haji Salim terus melangkah menuju ke rumahnya. Nenek kerutkan dahi. Sesekali menggaruk tempurung rambut yang tidak gatal. 2-3 helai ubat melekat di jari. Kenapa dia kata ubat bukan uban? Nenek berada dalam keadaan yang serba salah. Saya terus duduk berjuntai kaki di muka pintu. Nenek ke dapur. Saya tidak tahu apa yang nenek buat di dapur. Saya bayangkan dalam hati, kalau kedua belah kaki saya dipotong, tentu susah jadinya. Saya terpaksa berjalan memakai tongkat. Lamunan yang tidak bertepi itu mati dengan mendadak, diganggu oleh lintasan bayangan yang kurang jelas. Dan bayangan itu terjadi hanya dalam beberapa detik sahaja. Kesannya amat mendebarkan hati. Bulu rumah saya tegak dalam sinaran matahari pagi yang kian garang. Kepala saya terasa pening. Pandangan saya mula berpinar-pinar. Pokok-pokok yang saya lihat nampak bergoyang. Perut terasa pedih dan tekak juga mula loya. Rasa muntah-muntah mula terasa. Nenek, jerit saya. Nenek segera datang. Bahu saya dipegangnya. Kemudian nenek meletakkan telapak tangan kanannya ke dada saya. Dia menarik nafas dengan tenang. Dada kau ni berdebar ni? Ya nenek. Apa puncanya? Saya macam terpandang lintasan bayangan hitam melintas ke depan saya nenek. Itu cuma perasaan kau saja Tamar. Betul nenek. Sudahlah Tamar, pergi mandi. Lepas tu pergi makan. Kopi dan rebus keledek aku dah sediakan untuk kamu. Nenek meninggalkan saya. Arahannya saya patuhi. Ada sesuatu yang saya rasa tidak kena pada kedua belah kaki. Waktu melangkah dari pintu depan menuju ke ruang dapur tadi, terasa sengal-sengal di pelipat. Saya juga terasa amat sukar untuk mengimbangi badan. Semuanya tidak pula saya nyatakan kepada nenek. Semangat saya untuk pergi ke rumah Haji Salim meluap-luap. Saya mahu menghilangkan sakit di pelipat dan rasa sengal itu dengan berjalan. Setelah mengenakan seluar panjang kuning, baju kemeja lengan pendek saya ke rumah Haji Salim. Nenek hanya memerhatikan saja gelagat saya di muka pintu. Sampai di rumah Haji Salim, saya terus duduk di bangsal kerjanya. Pada mulanya, saya duduk dekat tempat membakar besi. Saya tak tahan dengan bahang bara api yang garang. Kau tak tahan dengan bahang api ke Tamar? Ya Pak Haji, kulit muka ni rasa macam mahu terbakar rasanya. Inilah orang muda sekarang. Bahang api pun tak tahan. Tak pernah mahu merasakan susah. Sebenarnya saya ni tak berapa biasa dengan keadaan macam ni. Kau harus biasakan. Sebagai orang Melayu, kau tidak akan melepaskan diri dan berhadapan dengan tanah, air, api dan angin. Ya, saya faham. Haji Salim tersenyum. Dia sudah arif dengan perangai saya ni. Bila saya menyebut perkataan terakhir itu, dia sudah dapat membaca hati saya yang tidak berminat untuk mendengar dengan perkara yang dikatakannya itu. Saya menoleh ke kanan. Atas pelantar bangsalnya itu tersusun beberapa bilah parang. Ada yang panjang, beberapa bilah tajak dan pisau penyabit. Semuanya barang-barang itu tidak mempunyai ulu. Haji Salim mengangkat besi merah dari dalam bara dengan menggunakan penyepit besi. Besi yang merah menyala itu diletakkan atas pelantar. Sebelum besi ini dibakar, aku dah campurkan dengan 7 jenis besi, kata Haji Salim sambil mengambil besi yang masih merah itu. Besi itu terus ditempa hingga menjadi sebilah keris dengan tangan.
Pak Haji nak jual ke keris ni? Tanya saya. Tidak, ni aku nak pakai sendiri. Boleh ke buatkan saya sebilah? Belum masanya. Haji Salim menghampiri saya. Dia rasa kaki saya. Dengan hati-hati Haji Salim menuangkan air dari dalam labu tanah ke dalam gelas. Air dalam gelas itu dirapatkan ke bibirnya yang sedang bergerak-gerak membacakan sesuatu. Nah, sapukan ke kaki kamu. Dengan izin Allah, sakit sengal yang kamu rasa tu akan hilang. Haji Salim sambil menyerahkan air dalam gelas pada saya. Hari itu saya sapukan ke kaki. 10 minit kemudian, saya rasa sengal-sengal di kaki terus hilang. Kau tak payah bimbang. Kaki kau yang kisit, tak berdaging tu, akan sembuh. Nenek kau dia boleh mengusahakannya. Dengan apa nenek nak sembuhkannya, Pak Haji? Dengan senaman. Kalau nenek kau tak tahu, datuk kau mesti tahu. Datuk kau tu apa kurangnya? Saya terus diam. Badan saya rebahkan atas pelantar. 2 hari dulu, waktu saya baring di pelantar, cucunya datang membawakan 2 cawan kopi. Kali ini saya berharap kisah yang berlaku itu akan berulang lagi. Saya mahu melihat cucu perempuannya yang berwajah manis, berkulit cerah. Ada lesung pipit di pipi. Tidak mudah mengeluarkan kata-kata, tetapi senyumannya amat murah sekali. Sesungguhnya saya terpikat dengan sinar matanya yang lembut, dengan rambutnya yang ikal mayang, dengan senyumannya yang menawan. Hari ni nampaknya tak ada kopi lah, Tamar. Tak apalah, Pak Haji. Bukan tak apa, Tamar. Aku terpaksa masak sendiri. Mak Haji ke mana? Dia menghantar Saadia ke rumah emak bapaknya di Beranang. Dah sebulan dia berada kat sini. Emak bapaknya suruh balik. Dengar cerita ada orang nak masuk meminang. Macam tu, kata saya dengan tenang. Satu kehampaan berkocak dalam dada saya. Tujuan utama saya menemui Haji Salim bukanlah mahu menunaikan pesannya. Sebenarnya ada tujuan lain. Saya mahu melihat wajah Saadiah cucunya. Saya mahu kenyit mata padanya. Apakan daya, harapan yang dicari tidak terlaksana. Tamar. Ya, Pak Haji. Kau mahu tahu tak tanda-tanda orang yang celaka dalam dunia? Mahu. Haji Salim berhenti menempuh mata keris dengan tangan sebentar. Dia renung ke muka saya. Aneh, renungan itu saya rasakan bukan renungan Haji Salim, tetapi renungan Saadiah cucunya. Saya tersenyum. Dah kenapa kau senyum? Tak ada apalah, Pak Haji. Tanda-tanda orang celaka tu ada 4. Pertama, lupakan dosa-dosa yang lepas ini dan tak mahu bertaubat. Kedua, dia mengingati amal ibadah yang dibuatnya, menghitung berapa banyak sedekah jariahnya, berapa banyak sembahyang yang dibuat. Haji Salim berhenti bercakap. Dia merenung muka bentuk keris yang ada di atas pelantar. Keris itu sudah siap separuh, cuma bahagian pangkalnya sahaja yang belum menjadi. Tanda yang ketiga, kau nak tahu apa dia, Tamar? Saya tak tahu, Pak Haji. Tanda yang ketiga, orang yang berkenaan sentiasa memandang orang yang berdarjat, tidak pandang orang yang miskin dengan sebelah mata pun. Tanda yang keempat pula apa dia, Pak Haji? Apa dia? Yang keempat pula, dalam hal akhirat, orang itu merasakan dirinya sahaja yang sudah sempurna, memandang hingga orang yang tak sembahyang, tidak puasa serta mengamalkan hukum Islam, seolah-olah dirinya seorang sahaja orang Islam yang tulen. Itulah tanda-tanda orang yang celaka di dunia. Kalau saya boleh saya tambah lagi ni, makan duit rakyat bersama juga. Itu lagi celaka tu. Haji Salim berhenti berkata-kata. Dia terus meneruskan kerjanya kembali, menempa sebilah keris dengan tangannya sendiri. Setiap kali dia menekan besi, besi itu kelihatan lembut dan mengikut bentuk yang dihajatinya. Saya segera menoleh ke kiri, ke arah jalan yang menghubungkan rumah Datuk dengan rumah Haji Salim. Saya berbuat demikian kerana terdengar nama saya dipanggil berkali-kali. Kerana panggilan itu kurang jelas, saya tidak dapat meneka suara siapa yang saya dengar. Nenek suaranya nyaring dan halus, tetapi suara yang saya dengar ni kasar. Kalau mau dikatakan suara Datuk, memang mustahil lah, sebab Datuk ni masih belum pulang dan suara Datuk tidak macam tu. Suara Datuk saya ni agak serak-serak basah dan parau.
Paling menakjubkan, tidak nampak pembayang datuk atau nenek di muka jalan. Jadi suara siapa pula yang saya dengar? Keresahan yang melanda diri saya dapat dibaca oleh Haji Salim. Kau terdengar suara orang memanggil nama kau ke, Tamar? Ya, Pak Haji. Agaknya suara hantu tu, Pak Haji. Bukan. Mana ada hantu waktu siang macam ni? Aku agak suara makhluk Allah yang berkenankan kamu tu. Macam mana Pak Haji tahu yang saya terdengar suara orang? Dari gerak-gerik kamu itulah, Tamar. Saya mula resah, hati mula berdebar. Badan pula dah terasa lain macam. Bulu roma saya mula tegak tanpa sebab. Saya mula dibayangi dengan bermacam-macam perasaan. Ada lintasan bayangan seperti yang terjadi di muka pintu tadi melintas di hadapan saya. Bentuknya sukar mahu digambarkan dengan tepat. Sepintas lalu, bentuknya macam papan keranda yang melayang-layang. Ada sehelai kain hitam melekat di papan itu. Dari kain hitam itu pula bercuntai jari-jari tangan tanpa daging. Tulang-tulang jari yang keras dan putih itu bagaikan mahu mencakar wajah saya. Inilah yang menimbulkan rasa takut dalam hati. Biarlah saya balik dulu, Pak Haji. Silakanlah, Tamar. Saya pun meninggalkan Haji Salim di bangsal. Dalam debar dada yang cemas, saya terus melangkah tanpa menoleh ke arah Haji Salim. Dahi saya mula berpeluh. Sebaik saja saya sampai dekat pokok mempelam pauh yang besar dan tinggi. Dahan mempelam itu patah lalu jatuh. Kalau tidak cepat, saya mengelak. Pasti saya ditimpa dahan tersebut. Dalam masa yang sama, lintasan bayangan yang tidak menyenangkan itu terjadi lagi di hadapan saya. Langkah saya terus kaku sebentar. Bila saya mahu melangkah kembali, terdengar suara orang menyebut nama saya. Cepat-cepat saya merenung ke arah pangkal pokok mempelam. Rasa cemas segera hilang. Seorang tua yang tidak saya kenali muncul di situ dan menuju kepada saya. Berikan ini pada datuk kamu, kata orang tua itu. Dia menyerahkan satu bungkusan kecil yang berbalut dengan daun keladi. Bila bungkusan itu mahu saya buka, orang tua itu segera memegang tangan saya. Belajarlah jadi manusia yang amanah, katanya. Maafkanlah saya. Aku maafkan. Jangan menoleh arah mana kamu datang, kerana aku mahu ke sana. Ya, saya faham. Orang tua itu segera bergerak ke arah belakang saya. Bunyi tapak kakinya cukup jelas menuju ke arah rumah Haji Salim. Saya terpegun sejenak. Bau yang amat wangi segera menyumbat lubang hidung. Saya pasti bau wangi itu datang dari tubuh orang tua berkenaan. Ada dua persoalan timbul dalam hati saya. Yang pertama, kenapa orang tua itu tidak memberi salam? Keduanya, orang tua itu memang bukan orang kampung. Dia adalah orang asing. Dua persoalan yang menggugat hati membuatkan saya melanggar larangannya. Saya segera menoleh ke belakang. Orang tua itu tidak kelihatan lagi, tetapi bau wangi masih dapat dicium. Dedaun senduduk dan lalang di sebelah kanan jalan kelihatan bergerak-gerak macam baru sahaja dirempuk oleh manusia. Saya tahu kawasan sebelah kanan jalan yang dikuasai oleh pokok senduduk dan lalang itu luasnya hampir suku batu. Ujung kawasannya bertemu dengan sebuah anak sungai. Seberang sungai itu terdapat kawasan perkuburan yang tidak digunakan lagi. Nenek pernah memberitahu saya kawasan perkuburan itu tidak luas, cuma menempatkan 7 buah kubur. Batu nisannya diambil dari batu gunung. Tidak seorang pun yang tahu mayat siapa yang ditanam di situ. Kata datuk, ada waktu yang terluang, dia seringkali mengajak saya ke situ untuk membersihkannya. Bagi datuk, membersihkan kubur merupakan satu amalan yang baik. Bila saya mengingatkan orang yang baru saya temui itu menuju ke kubur lama, saya jadi takut. Saya terus berlari menuju ke rumah. Waktu itu saya tidak ingat langsung yang kaki saya itu tak begitu baik. Waktu saya sampai di kaki tangga, saya sudah kehabisan tenaga, tidak mampu memijak mata tangga yang setia menanti sesiapa saja untuk memijaknya. Saya terjatuh. Bungkusan barang dalam daun keladi terbuka dan tercampak dekat saya. Tolong, tolong, jerit saya bila melihat tulang jari terdampar atas tanah. Ianya tidaklah jauh dari daun keladi yang menjadi pembungkusnya. Nenek segera menerpuk pada saya. Nenek segera memapah dan dia suruh saya duduk di atas tangga. Tanpa diduga, datuk pulang awal dari hutan. Tidak ada pelondok ataupun napuh yang dibawanya.
Datuk terkejut dengan apa yang terjadi pada saya. "Kenapa ni Tamar?" tanya Datuk. Ada orang bagi barang pada tu. "Mana dia barangnya?" Itu dia tu. Mata Datuk melihat ke arah yang ditunjukkan oleh jari telunjuk saya. Dia menggigit ibu jari kanannya, macam memikirkan sesuatu. Datuk suruh nenek beredar dari situ. Nenek segera masuk ke rumah. "Pelik. Masa dalam hutan tadi ada orang yang aku tak kenal kirim salam pada kau. Bila aku tanya siapa dia, orang itu terus meninggalkan aku. Tetapi dia meninggalkan bungkusan daun keladi dekat pokok meranti." Datuk memulakan cerita. Apa isinya tu? "Sama dengan apa yang aku lihat sekarang. Tulang jari manusia." Orang yang Tok jumpa tu laki ke perempuan? "Perempuan tua." Serupalah dengan saya. Saya juga jumpa perempuan tua. Mukanya ditutup. Datuk tidak berkata apa-apa lagi. Dia suruh saya masuk ke rumah. Daun keladi dan tulang jari manusia itu diambilnya dan terus ditanam kira-kira serantai dari halaman rumah. Pukul 4:30 petang. Datuk duduk di anjur rumah sambil membaca kitab. Datuk tidak memakai baju. Kepalanya dilekati dengan ketayak putih. Datuk seolah-olah tidak menganggap sesuatu yang luar biasa dengan peristiwa yang terjadi. Mungkin peristiwa itu tidak menarik minatnya. Kalau Datuk tertarik, pasti dia bercerita. Bila melihat sikap Datuk begitu, saya sendiri tak ambil kisah dengan apa yang terjadi. Nenek terus memulihkan kaki saya yang kian mengecil itu. Dia menyentuh dan mengurut urat-urat tertentu di kaki. Di samping itu, nenek juga menyediakan berbagai-bagai jenis daun untuk dibalut ke kaki saya. "Kaki Tamar tu, kalau diizinkan Allah, akan sembuh juga." Secara mendadak Datuk bersuara. Kalau tak diusahakan, tentu tak menjadi, balas nenek. Suaranya agak meninggi. Datuk tutup kitab yang dibacanya. Dia merenung ke muka nenek. "Kalau kakinya mengecil atau kisit, tak ada isi, disebabkan kena air embun dan angin. Kenapa kita tak cuba ubat dengan embun dan angin juga?" kata Datuk. Dia bangun lalu rapat ke arah nenek yang mengurut kaki saya. Caranya bagaimana? "Kita lumurkan kakinya dengan embun 20 pagi Jumaat. Kita juga kenakan angin malam Jumaat, di samping membaca doa tertentu," kata Datuk tenang. Awaklah buatkan. "Ya, saya buatkan mulai malam dan pagi Jumaat depan." Nenek tersenyum mendengar pengakuan Datuk. Dia merasakan Datuk tidak melepaskan tanggungjawab itu pada dirinya seorang sahaja. Tiba-tiba, saya terhidu. Bau wangi yang amat kuat. Saya segera bergerak menuju ke muka pintu. Tanpa saya sedari, Datuk mengekori saya dari belakang. Saya terkejut. Di halaman rumah ada perempuan tua yang saya tengok pada sebelah pagi berdiri di situ. Kali ini mukanya ditutup dengan kain selendang. Ada apa hajat?" tanya Datuk. Tak ada apa-apa hajat. Buat apa datang kemari? "Oh, ni ayat dia ni. Tak ada apa-apa hajat. Buat apa datang kemari?" Nak berziarah pun tak boleh. Datuk terdiam. Mulutnya bagaikan terkunci untuk menjawab kata-kata dari perempuan tua itu. Datuk segera merenung ke arah saya. Melihat perempuan tua itu masih tercegat di halaman, saya terus bersuara. Beradablah sikit. Bagilah salam. Sudahlah. Saya nak cari rumah orang yang pandai membuat keris. Keris suami saya hilang. Suara perempuan tua itu tenang. Awak pergilah ke darat sana tu, arah darat sana. Pergi cari orang nama Haji Salim. Dia pandai buat keris. Kalau pedang lagi awak hilang pun dia boleh buat. Awak ni menyindir ni. Sudahlah perempuan. Datuk segera menutup mulut saya dengan tangan. Biji mata Datuk bagaikan mahu tersembul merenung muka saya. Bila sudah begitu keadaannya, tentulah Datuk sudah marah. Saya tunduk. "Maafkanlah cucu saya," kata Datuk. Perempuan tua itu pusingkan badannya. Dia terus menuju ke rumah Haji Salim. "Jangan biadab sangat. Kita belum kenal siapa dia," kata Datuk. Dengan tenang Datuk menarik tangan saya untuk masuk ke ruang tengah. Dari gerak-gerinya saya tahu perasaan Datuk tidak tenteram. Rasa tidak tenteram dalam diri Datuk itu berlanjutan hingga waktu asar.
Lepas solat asar, dia masih lagi memikirkan tentang perempuan tua yang dia temuinya di dalam hutan. Tentang perempuan tua yang memberikan barang saya. Tentang perempuan tua yang baru meninggalkan halaman rumah sebentar tadi. Boleh jadi, apa yang kita lalui ini ada hubungannya dengan Sariah yang aku tolong dan aku jadikan sebagai anak angkat. Keluh Datuk. Apa yang mesti kita buat itu? Kita hadapi semuanya. Kita dah terlalu jauh dicabarnya. Kaki kau ni hampir lumpuh, tetapi mereka masih belum puas. Percayalah, kalau kita berusaha dan berserah pada Allah, kita pasti akan menang. Masanya terlalu panjang lah, Tok. Sabarlah, kemenangan tidak akan terjadi dengan sekelip mata. Saya menggigit bibir mendengar cakap Datuk. Wajah perempuan tua masih terbayang di kepala saya. Wajahnya yang ditutup dengan kain selendang, saya bayangkan amat hodoh sekali. Matanya terperosok ke dalam. Tidak ada hidung, dahinya bersopak dan kulit pipinya menggerutu. Jangan dipikirkan yang bukan-bukan tentang diri dia. Saya terkejut mendengar cakap Datuk itu. Rupa-rupanya Datuk dapat membaca dengan apa yang tersirat dalam hati saya. Membayangkan wajah orang dalam keadaan buruk memang tak baik. Itu perbuatan syaitan, sambung Datuk. Saya tersengih. Saya terus menuju ke muka pintu. Saya lihat matahari petang sudah condong benar. Burung gagak itu hinggap di pelepah pisang mencari ulat dalam daun pisang yang bergulung. Angin petang tidak bertiup langsung, membuatkan badan saya terasa panas dan berpeluh. Tiba-tiba, saya terpandang tulang jari manusia bertaburan atas tanah di halaman. Tulang-tulang itu bagaikan muncul dari perut bumi dan bumi kelihatan macam merkah. Dari rekahan bumi itu, saya bagaikan terlihat tengkorak manusia bergerak-gerak, bagaikan mahu tersembul. Saya jadi cemas. Saya renung ke arah halaman rumah lama. Saya renung ke arah halaman rumah lama-lama. Ternyata apa yang saya lihat tadi memang tidak ada. Tetapi saya merasa heran, kenapa hal yang tidak ada itu boleh wujud di hadapan mata saya. Barangkali semuanya ini perasaan semata-mata. Saya terlalu banyak memikirkan tentang wajah perempuan tua itu, membuatkan saya terpandang-pandangkan perkara yang menakutkan. Kata hati saya. Saya renung bayang pokok kelapa yang memanjang di bumi. Matahari petang kian condong. Sesekali terdengar kokok ayam jantan menunjukkan lagak di hadapan ayam betina sambil mengembangkan kepak di badannya. Burung gagak terbang bersimbang siur mencari ulat daun pisang. Dalam keramahan dan keganjilan suasana petang itu, saya dikejutkan oleh suara yang tidak asing lagi buat saya. Cepat-cepat saya merenung ke arah suara itu datang. Haji Salim tercegat di sempadan halaman rumah. Ada apa, Pak Haji? Datuk kau ada di rumah ke taman? Ada. Haji Salim rapat ke kaki tangga Datuk pula. Haji Salim rapat ke kaki tangga. Datuk pula segera mempamerkan diri di muka pintu. Saya ditolak ke belakang. Apa hajat ni sahabat? Tanya Datuk. Nak mengajak pergi berziarah ke kubur lama. Kenapa dah sayup benar? Matahari dah nak jatuh. Susah jadinya kalau kita tak berhati-hati. Tak apa. Tadi ada orang perempuan tua jumpa saya, minta tolong nengokkan anak perempuannya yang sesat di kubur lama. Sahabat kenal ke orang perempuan tua tu? Tak kenal pula. Datuk melangkah turun. Matahari kian bertambah condong. Burung gagak terus berbunyi. Haji Salim menghampiri Datuk. Masing-masing mengedutkan dahi yang luas, macam memikirkan sesuatu masalah yang besar. Kalau tak kenal, macam mana kita nak tolong? Datuk meluaskan suara hatinya. Haji Salim termenung sejenak. Mungkin dia sependapat dengan pendapat yang Datuk bentangkan. Tak apalah, kita tolong, jawab Haji Salim. Sahabat yakin ke yang perempuan tu manusia? Tentulah manusia, bukan syaitan. Kalau begitu biar saya tukar pakaian dulu. Datuk segera naik ke rumah, pakai seluar dan baju Melayu, selitkan parang panjang di pinggang. Tujuannya bukan apa-apa. Parang itu akan digunakan untuk menebas semak samun di tanah perkuburan. Bila semuanya sudah selesai, mereka pun berangkat. Saya pun ikut sama. Meredah hutan senduduk dan lalang bukanlah sesuatu yang mudah. Mujurlah Datuk membawa parang panjang. Haji Salim membawa golok.
dapatlah dahan-dahan dan ranting senduduk dirintis. Dengan berbuat demikian, banyak juga masa yang terbuang. Sebenarnya, memang ada jalan pintas yang boleh cepat sampai ke kawasan tanah perkuburan lama itu. Pelik juga, kenapa Datuk dan Haji Salim tidak mahu ikut jalan tersebut. Agaknya, dengan cara meredah hutan senduduk dan lalang, mereka berharap akan dapat bertemu dengan anak pada perempuan tua yang hilang. Ramalan saya itu mungkin tepat dan mungkin tak tepat. Perkara yang pasti, saya tidak menghadapi sebarang kesukaran. Setelah hutan senduduk dirintis, barulah saya dibenarkan berjalan. Seronok berjalan dengan orang tua yang tahu menghargai kekurangan diri seperti saya. Setelah badan dibasahi peluh, kami sampai ke tebing sungai. Menyeberang sungai yang cetek airnya, tidak banyak menghadapi masalah. Air sungai yang sejuk itu memberikan rasa kesegaran pada tubuh. Saya merenung ke kaki langit. Matahari yang kian condong mula dihampiri awan putih yang tebal. Kerana kawasan kubur lama itu dikelilingi oleh pokok-pokok jati dan jejawi yang besar, digayuti oleh akar-akar hutan yang berselirat, menjadikan suasana di situ agak samar-samar dan sunyi. Bunyi dengung nyamuk cukup jelas. Begitu juga dengan suara burung merbah dan burung puyuh. Tidak jauh dari kawasan kubur itu terdapat sebuah busuk jantan yang tingginya sama paras dengan orang dewasa. Anak-anak kelihatan merayap di puncak busuk itu. Tanah busuk nampak berlubang-lubang dan seakan-akan merekah.